KPM. Selamat datang ke Cergas bersama Jurulatih. Inilah episod yang kita nanti-nantikan kerana sekali lagi seperti semalam kita masih bersama dengan seorang pemain hoki kebangsaan, seorang ketua pasukan. Bekas lah tapi kita masih lagi nak pujuk supaya dia bermain bersama dengan Coach Sukri. Tetapi sekarang kita ingin teruskan kerana pada pagi ini banyak lagi perkongsian dan juga senaman-senaman kecergasan yang akan diberikan, tapi dengan faktor keselamatan yang sangat-sangat dititik beratkan. Bukan apa, kerana kali ini peralatannya kettlebell memang sangat berbeza dan tidak semua orang familiar lah termasuk saya juga di sini. Jadi kepada adik-adik semua, kita boleh bersedia dan kita nak teruskan Cergas bersama Jurulatih sekarang juga. Ya, inilah jurulatih yang saya maksudkan. Kita masih bersama dengan Coach Sukri. Kalau sebelum ini kita bersama dalam kemahiran sukan hoki. Kali ini sikit mencabarlah dan anda dah pun tengok 2 hari sebelum ini bersama dengan jurulatih Sukri. Coach, apa khabar? Alhamdulillah baik. Ya, macam mana sekarang ini selepas semalam, hari ini apa lagi yang akan kita belajar bersama dengan kettlebell ni? Okey, untuk episod ataupun slot ketiga ni masih sama penggunaan kettlebell tetapi exercise yang berbeza. Itu yang akan saya sampaikan dan pastikan adik-adik di rumah stay tune. Pada mereka yang mungkin baru tidak familiar lah dengan kettlebell ni kan. Mungkin apa step pertama yang mereka perlu tahulah? Mungkin cara mengangkatnya ke atau nak menjaga kettlebell ni ke, bagaimana Coach? Okey, tips yang boleh Coach bagi, yang pertama kita kenal pasti dulu anatomi kettlebell tu, berapa berat dia. So make sure ikut kemampuan untuk menggunakan berat kettlebell. Sebab dia ada berat daripada ringan ke yang paling berat. Saya tak tahu berapa kilo. So yang kedua, pastikan teknik exercise adalah betul. So baru kecederaan tak akan datang ataupun tak akan berulang semasa melakukan aktiviti. Okey, kita ni memang mencabarlah. Ya, itu. Mencabar coach ni dengan satu peralatan yang sangat mencabar juga, jadi tak sabar saya. Tapi seperti biasa Coach, sebelum kita melakukan aktiviti, kita perlu melakukan sesi manaskan badan dan kita mulakan sekarang. Jom. Okey, adik-adik di rumah, sebelum kita melakukan aktiviti kita untuk hari ini, kita akan melakukan exercise warm up dahulu. Okey, kita ada 2 exercise warm up pada hari ini. Yang pertama kita akan buat ABC ankle drill dan yang kedua kita akan buat skip. Okey, untuk melakukan ABC ankle drill, kita perlulah berdiri dan kaki dibukakan seluas bahu. Kemudian kita boleh memulakan dengan pergerakan kaki kanan dahulu, kiri, kanan, kiri. Okey. Just lakukan pergerakan secara relax. Badan jangan terlalu keras, okey, dan swingkan tangan. Okey, make sure kita exercise di bahagian ankle dan lutut dibengkokkan sedikit. Okey. Daripada sudut sisi. Okey, lakukan badan tegak, pandang ke hadapan. Okey. So Tengku, Marhan, get ready? Kita akan lakukan ABC ankle drill dahulu Okey, kalau sudah bersedia kita akan lakukan bersama-sama. Ready? Kita akan lakukan dalam lebih kurang 8 saat. Okey, ataupun 10 saat. Okey, ready? Go. Badan tegak ke hadapan. Tangan diswingkan. 4, 3, 2, 1. Okey. Okey, itu yang pertama, exercise warm up kita. Yang kedua, kita akan melakukan skip. Okey, untuk melakukan skip, okey, saya akan tunjukkan daripada tepi dahulu Okey. Situlah langkuan langsung maju dia daripada sudut depan. Macam biasa, badan tegak. Tangan diswingkan dan lompat sedikit ke atas. Okey. Macam mana Marhan? Tengku, boleh mula sekarang? Boleh. Okey, kita akan lakukan bersama-sama. Proses yang sama. 8 hingga ke 10 saat. Alright. So kalau sudah bersedia, kita boleh mulakan sekarang. Badan tegak.
Tangan diswingkan. Pastikan pergerakan sinkronis antara kaki kiri, kaki kanan dan juga tangan. 4, 3, 2, 1. Okey adik-adik rumah, itulah 2 exercise warm up kita pada hari ini. Ada di rumah, untuk aspek keselamatan yang ingin coach tekankan di sini ada 2. Yang pertama, pastikan sebelum melakukan aktiviti, lakukan exercise warm up terlebih dahulu kerana kita melakukan aktiviti pada hari ini menggunakan kettlebell yang ada bebanan. Okey, pastikan make sure exercise di bahagian lower part lah terutamanya. Sebab 4 aktiviti kita pada hari ini semua kita buat lower part. Yang kedua, pastikan ada pemantauan daripada orang dewasa. Terutama untuk adik-adik yang mungkin bawah 17 tahun, okey. Pastikan ada pemantauan daripada ibu, bapa di rumah atau abang, ataupun kalau buat di sekolah, pemantauan daripada coach ataupun guru-guru. So itulah 2 aspek keselamatan yang coach tekankan pada hari ini. Untuk memulakan aktiviti pertama kita pada hari ini, kita akan melakukan kettlebell one leg calf raise. Okey. Dan coach akan menunjukkan dahulu bagaimana untuk melakukan aktiviti ini. Okey. So perhatikan betul-betul. Ini adalah pandangan daripada sudut depan. Coach fokuskan bahagian calf. So otot yang terlibat lebih kepada bahagian calf. Okey, daripada sudut sisi. Imbangkan badan dengan tangan dibuka sedikit sambil pegang kettlebell di tangan kiri dan kaki kanan melakukan aktiviti. Okey, itu contoh lakuan dia. So, untuk adik-adik di rumah kena melakukan ansur maju teknik yang betul. Kau akan tunjukkan balik. Untuk melakukan ansur maju lakuan dia, yang pertama perlu berdiri perantaraan kettlebell. Okey, kaki kiri kanan, kettlebell di tengah. So untuk melakukan aktiviti calf, one leg calf raise, kaki kanan dahulu, tangan kiri perlu memegang kettlebell. Okey, kemudian kaki kiri diangkat dan dibengkokkan. Okey, tangan kiri tegak, cuba imbangkan badan dahulu, cari kedudukan terbaik. Okey, dan kemudian angkatkan calf belakang ataupun kita jengkitkan. Okey. Pastikan adik-adik dapat mengimbangi badan dengan baik supaya tidak ke kiri atau ke kanan ataupun terjatuh. Okey. Daripada sudut tepi, coach tukar tangan kanan dan kaki kiri pula. Kaki kanan diangkat, tangan kanan memegang kettlebell. Sambil badan tegak. Okey, kemudian boleh mula. Apabila naik, kontrol pernafasan dan juga kontrol pergerakan badan. Okey, adik-adik boleh ulang 8 kanan, 8 kaki kiri. Dan abang-abang kita akan buat sesi demo sebentar lagi. Okey, Tengku, Marhan, ready? Okey, kalau sudah ready, kita boleh mulakan kaki kanan dahulu. So, tangan kiri pegang kettlebell. Okey, kita akan melakukan sama-sama lah. Sambil badan menghala ke hadapan. Okey, kalau sudah bersedia, kaki kiri boleh naik. Okey, kita boleh mulakan sekarang. Go. Kita akan lakukan 8 kali ulangan. Okey, good. Bagus. Teknik yang betul. Okey, last 3, 2, 1. Okey. Itulah adik-adik aktiviti pertama kita pada hari ini. Kettlebell one leg calf raise. Okey, untuk aktiviti kedua kita, pada hari ini kita akan melakukan kettlebell lunges.
Dan pada adik-adik, coach akan tunjukkan dahulu lakuan penuh melakukan kettlebell lunges, okey? Lakuan penuh. Okey, daripada sudut sisi pula. Okey, nampak So, untuk melakukan aktiviti ini, ansur maju lakuan dia adalah kettlebell perlu digenggam kemas dan rapatkan di bahagian dada. Okey, kaki dibukakan seluas bahu, jangan terlalu lebar. Kemudian, apabila sudah bersedia, badan tegak, kita boleh melangkah ke hadapan, kaki kanan di hadapan, lutut dibengkokkan 90 darjah, kaki kiri pun sama. Kita up. Okey, tukar kaki kiri. Badan tegak sambil pandang ke hadapan. Okey, kita boleh ulang di rumah. 8 kaki kanan, 8 kaki kiri. Daripada sudut sisi. Okey, badan tegak dalam keadaan bersedia. Kita mula fleksikan lutut bahagian depan dan belakang. Okey, antara kesalahan yang sering dilakukan adalah lutut belakang tidak dibengkokkan habis. So, ini adalah teknik yang kurang tepat. So, pastikan lutut difleksikan rendah. Lebih kurang 90 darjah. Okey. Dan badan jangan ke hadapan. Jangan jatuhkan berat badan ke hadapan. Pastikan tegak. Okey. Itulah teknik lakuan ansur maju untuk kettlebell lunges. Alright. Untuk Tengku dan juga Marhan. Kalau sudah bersedia, kita boleh mulakan sekarang dengan kaki kanan di hadapan dahulu. Alright. Okay, good. Rapat sikit dengan dada. Okay, genggam kemas. Kita mulakan kaki kanan. Ready. Go. Okay, kita boleh mulakan 8 kaki kanan dan 8 kaki kiri. Boleh buka lebar sikit lagi kaki. Yes, good. Okay, lutut yang baik. Bagus. Difleksikan 90 darjah. Good, Tengku. Okay, last 2. Last one. Okey. Itulah dia aktiviti kedua kita pada hari ini, kettlebell lunges. Okey, untuk aktiviti yang ketiga, kita akan melakukan kettlebell side lunge. Okey. Dan pastikan apabila nak melakukan first activity, perlu mengangkat kettlebell dengan teknik yang betul. Okey. Alright, itulah teknik dia. So, macam biasa, kita perlu genggam kemas bahagian kettlebell dan boleh genggam di bahagian horn ataupun bahagian tanduk dia. So, genggam kemas di bahagian horn. Untuk melakukan kettlebell side lunge, coach akan terus tunjukkan lakuan ansur maju dia. Okey, untuk lakuan ansur maju, kita akan bergerakkan ke kanan dahulu. So, kita perlu turun ke kanan dan pastikan tidak terlalu rapat. Boleh buka ikut keselesaan adik-adik di rumah. Jangan terlalu lebar. Okey. So, buka lebih kurang ikut keselesaan kita. Kemudian, okey, turun sebelah kanan. Lutut dibengkokkan dan kaki kiri perlu tegak. Dan bahagian belakang perlu lock, bahagian pinggang belakang. Okey. Jangan jatuhkan berat badan ke hadapan. Itu adalah teknik yang salah. Okey. Kita up. Kita boleh alternate ke sebelah kiri. Lakuan yang sama. Okey, kaki kanan ditegakkan. Kaki kiri dibengkokkan hampir 90 darjah. Alright. Kemudian kita up. Okey. Daripada sudut sisi. Bila kita turun, inilah keadaan lutut, perlu face ke hadapan dan badan perlu tegak. Jangan jatuhkan ke hadapan. Okey. So, bila badan tegak, kita akan dapat objektif untuk otot-otot yang bekerja. Okey. So, itulah lakuan ansur maju untuk kettlebell lunge. Dan kita akan lakukan bersama Marhan dan juga Tengku. Okey, kalau sudah bersedia, boleh rapat sikit supaya ruang tu lebih besar. Rapat sikit.
Okey. Kita akan mulakan dengan kaki kanan dahulu ya. Okey, Marhan ready? Tengku. Okey, kita akan lakukan 8 kanan, 8 kiri. Alright, kalau bersedia boleh mulakan sekarang. Go. Pastikan kaki yang tidak dibengkokkan lurus Good. Okey, good. Dan good job. Badan tegak. Pinggang belakang dilokkan. Okey, jangan dibulatkan ataupun dibengkokkan. Okay, last tu untuk kaki kanan dan kaki kiri. Good. Okay, lagi last one kaki kanan dan last one kaki kiri. Okay, go. Alright. Done. Okay, good job. Done. Okay, terima kasih. Boleh letak. Okay, Tengku. Macam mana? Ada sebarang kerosakan di situ? Tak ada. Okay, adik-adik rumah. Itulah aktiviti ketiga kita. Kettlebell side lunge. Okey adik-adik, kita akan memulakan aktiviti yang keempat. Okey, sebelum tu aku nak tanya Tengku lah. Tengku macam mana sepanjang 3 aktiviti kita? Masih lagi bersemangat? Yes. Okey, Masih so meneruskan. okey, apa yang Tengku rasa aktiviti keempat ni yang boleh membantu adik-adik di rumah? Sebab kita nak buat kettlebell sumo squat. Bagaimana yang kita akan fokuskan? Bagi aktiviti sumo squat kettlebell ni, saya rasa kita lebih fokuskan kepada kita punya hamstring dengan kita punya glutes and then kita punya back. Okey adik-adik, itulah sedikit tips ataupun kata-kata daripada Abang Tengku ya, otot-otot yang terlibat semasa melakukan kettlebell sumo squat. Okey, untuk melakukan kettlebell sumo squat, langsung maju ataupun lakukan pertama kita perlu lakukan adalah pastikan kedudukan kettlebell berada di perantaraan kaki kiri dan kaki kanan. Kemudian kita bukakan kaki luas sedikit daripada bahu. Okey, jangan terlalu rapat. Seluas sikit pada bahu, face ke hadapan. So turun dengan teknik yang betul seperti deadlift. Okey, kita dah buat deadlift pada awal episod. Seperti deadlift, kita boleh angkat dan kemudian betulkan kedudukan kaki. Okey, kita buka sedikit, lebih kurang 45 degrees. Alright. Kita adjust supaya kedudukan kaki tidak terlalu rapat dan luas sedikit pada bahu. Okey. Untuk melakukan langsung maju seterusnya, kita turun ke bawah. Bahagian pinggang belakang dilokkan. Okey. Dan pastikan kedudukan badan dan kaki seperti ini. Kemudian kita boleh up. Okey. Turun, badan tegak. Pandang ke hadapan dan up. Okey. Make sure bila turun, tangan perlu lurus ke bawah. Okey, kaki dibengkokkan ataupun lutut dibengkokkan 90 darjah. Dan up. Okey, untuk daripada sudut sisi. Bila kita sudah bersedia, kita turun. So, make sure bahagian back tidak membongkok. Okey, make sure lock dan tightkan bahagian core. Okey, turun, hold dan naik. Turun, badan tidak ke hadapan, tegak. Pandang ke hadapan, pinggang belakang dilokkan dan up. Okey. Itulah langsung maju lakukan untuk kettlebell sumo squat. Dan kita akan melakukan aktiviti ini bersama dengan Marhan dan juga Tengku. Okey, kalau sudah bersedia Marhan, Tengku, boleh berdiri perantaraan kettlebell dan angkat. Okey, adjust kedudukan. Tidak terlalu lebar. Okey, Tengku, okey, tidak terlalu lebar. Okey, kalau sudah bersedia, kita boleh lakukan 8 kali. Okey. Semasa turun, boleh juga menyentuh kettlebell ke bahagian lantai. Tapi kalau kettlebell kecil, tak perlu sentuh sampai lantai. Okey. Ready. Go. Okey, good. Teknik yang baik. Good job. Okey, boleh lihat adik-adik Okey. Kedudukan lutut. Angle kaki dibukakan. Dan pastikan bahagian belakang dilokkan, supaya kita dapat elakkan daripada kecederaan. Okay, last 3. Last 2.
Alright. Thank you. Ada satu teori mengatakan bahawa kita elok bersenam sekurang-kurangnya 10 minit sehari. Jadi trivia kita pada kali ini, saya nak tekankan bahawa ianya mungkin sedikit tidak betul dan juga kurang tepat. Kerana kita boleh bersenam, tiada masa minimum ataupun maksimum yang ditetapkan dalam masa sehari. Boleh saja melakukan pelbagai lagi variasi aktiviti fizikal di dalam kehidupan seharian. Contohnya, mengangkat bebanan untuk kita bawa ke dalam rumah, kita menaiki tangga untuk kita naik ke pejabat ataupun kita berjalan sekurang-kurangnya 10,000 langkah sehari. Jadi jangan bataskan aktiviti pergerakan fizikal kita hanya kepada senaman tetapi juga boleh divariasikan kepada kehidupan seharian. Jadi itulah trivia kita pada kali ini. Okey, Alhamdulillah selesai sudah 4 aktiviti kita pada hari ini. Tapi seperti biasa, kita perlu melakukan aktiviti cooling down supaya tidak berlaku kecederaan ataupun bila bangun pagi esok kita rasa soreness di bahagian part-part yang kita fokuskan pada hari ini. So ada 2 exercise cooling down yang simple. Okey, yang pertama kita akan buat bahagian calf. Okey, kita just bila ready just naik ke atas seperti jengkitkan saja. Alright. Kita naik just hold 2 hingga 3 saat kemudian turun. Okey, fokus dia adalah bahagian calf lah. Okey, sama naik 2 hingga 3 saat dan turun. Just kaki dibukakan seluas bahu sahaja. Okey. Yang kedua kita akan buat groin. Tapi sebelum tu kita akan lakukan yang pertama dululah. So, Tengku, Marhan ready Kita lakukan 8 kali ulangan dan kita akan buat bersama-sama, okey? Okey, kalau sudah bersedia, kaki dibukakan seluas bahu. Kita akan naikkan kaki dua-dua Ready, go. Turun. Hold 2-3 saat Up. 1 2 3, get down. Up. 1 2 3, down. Up. 1 2 3, down. Okay, last 4. Up. Okay, down. Good. Up. Up. Okay, last one. Okay. Okey, selesai aktiviti cooling down pertama iaitu bahagian calf. Kita stretch bahagian calf. Yang kedua, kita akan lakukan groin. Okey. So untuk melakukan groin, dia punya lakuan langsung maju dia lebih kurang sama seperti kettlebell sumo squat. So kita bukakan sedikit kaki seluas lebih sikit daripada bahu Buka seluas lebih sikit daripada bahu. Kita turunkan dan bahagian kita punya kaki ni kita buka sedikit. Okey. Dan badan perlu tegak. Bahagian pinggang belakang kita lockkan. Okey, pandang ke hadapan. Sudut sisi sama Kita tongkatkan siku di bahagian hampir lutut ni. Ataupun di bahagian peha, tongkat, badan tegak, bahagian belakang kena lock. Okey, kena lock, tidak dibongkokkan seperti ini. Okey. Okey, itulah lakuan langsung maju untuk cooling down, aktiviti cooling down groin. Okey, sudah bersedia? Okey, kita lakukan bersama. Pandang ke hadapan Okey. Turun. Alright. Stretch bahagian groin. Hold 4 hingga 5 saat. Okey, kita rest. Okey, adik-adik boleh ulang sehingga 8 kali di rumah. Okay, turun. Hold. Badan tegak. Okey, rest. Okey, kita lakukan sekali lagi. Right. Okay, rest. Okey, boleh shake sikit bahagian lower part. Okey, turun sekali. 4, 3, 2, 1. Okey, last one. Kita akan lakukan aktiviti groin. Okey, last one. Turun. 4, 3, 2, 1. Okey. Okey, adik-adik di rumah, selesai 2 aktiviti cooling down kita. Iaitu yang pertama, calf stretch
Dan yang kedua, groin stretch. Yap, kami dah bersedia seperti pembarisan pula untuk masuk ke acara Olimpik. Tapi inilah dia semua atlet-atlet kita. Coach, terima kasih banyak. Dah habis pun. Sama-sama. Mungkin antara kesimpulan daripada aktiviti yang kita lakukan hari ini. Okey, kalau kita lihat hari ini kita melakukan aktiviti penggunaan kettlebell dan lebih kepada lower part. Okey. So pastikan buat dengan teknik yang betul dan selepas habis membuat aktiviti pastikan make sure kena cooling down dengan proper. Ya. Supaya bila bangun pagi esok tak berlaku soreness ataupun sebagainya lah. Ya. Terutama melibatkan kecederaan. Betul. Saya sukalah sebab ada nasihat juga yang diberikan dari sudut kecergasan ni. Okey, mungkin ada yang tak tahu dan saya nak perkenalkan sekali lagi. Di kalangan mereka ni adalah Syukri Muttalib, bekas Ketua Pasukan Hoki Kebangsaan. Ini pemain hoki Malaysia masa lagi sedang beraksi ni, Tengku Ahmad Tajuddin dan juga Marhan Jalil. Ini sedikit junior lah daripada kedua-dua mereka ini. Dan kami bawakan yang terbaik untuk anda semua di Cergas Bersama Jurulatih. Coach, seperti biasa, kita tinggalkan dengan kata-kata semangat. Okey, seperti biasa adik-adik di rumah, pastikan apabila melakukan aktiviti buat dengan selamat dan kata-kata terakhir dari saya adalah practice make perfect. Kita jumpa lagi esok. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM